Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB menggalakkan amalan pemakanan sihat dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini, agensi tersebut telah menganjurkan pasar tani semula jadi kucing kelima yang bertujuan memberi peluang kepada usahawan berskala kecil untuk menjual hasil segar yang ditanam di rumah sendiri. Timbalan Bimbel Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kyu Hian telah menyempurnakan program tersebut di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada Sabtu. Ketika ditemui, beliau berharap program sebegini mampu menggalakkan penduduk Kuching membeli hasil semula jadi yang sihat dan juga menyokong para usahawan kerana ia merupakan hasil penat lelah mereka. Berita seterusnya, penganjuran acara sukan di Sarawak bertujuan mencari dan mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan belia di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran acara sukan dapat menerokai potensi belia agar dapat mewakili negeri dalam kejohanan peringkat lebih tinggi pada masa depan. Sukan-sukan ataupun pertandingan-pertandingan yang diadakan semua menjurus kepada untuk membangunkan skuad Sarawak dan juga minat terhadap acara-acara sukan tersebut. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC di Kuching pada Ahad. Mengulas lanjut mengenai persiapan Sarawak untuk menjadi tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA pada tahun depan, beliau berkata semua persiapan akan mendapat sokongan daripada pihak kerajaan. Ini semuanya dalam perancangan kerajaan Sarawak memberi sokongan penuh kepada apa yang dirancang untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan di 8 bahagian negeri Sarawak di mana acara-acara sukan 37 jenis sukan akan diadakan 8 bahagian. Jadi all are in place selain daripada fasiliti kemudahan, persiapan atlet juga sedang giat dilakukan. Terdahulu, beliau berkesempatan melakukan simbolik pelepasan bagi acara kemuncak cabaran iaitu untuk kategori cross country relay yang dimenangi oleh kontingen mountain bike MTB Johor yang membawa pulang hadiah piala, medal serta wang tunai berjumlah RM1,500. Tempat kedua dimenangi oleh kumpulan Three Nations, manakala tempat ketiga dimenangi oleh gabungan kontingen dari negara Thailand dan negeri Johor, iaitu Thai X Johor yang mana masing-masing membawa pulang hadiah medal dan wang tunai berjumlah RM1,000 dan RM8,000. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim berkesempatan merasmikan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian Cina peringkat nasional ke-10 tahun 2023 bertempat di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Dalam ucapannya, beliau menjelaskan sukan perlu dijadikan sebagai platform memupuk semangat perpaduan antara kaum bagi menjadikan negara terus harmoni dan berjaya. Katanya pemupukan semangat dan penyatuan dalam pasukan mampu diterjemahkan semua ahli dalam kehidupan seharian mereka di luar termasuk dalam hubungan dengan rakan-rakan dari kaum lain. Sports is very, very good for you all. As much as possible, we should not have politics in sport. We should not have disparity, racial disparity in sport. Sport is the venue for us to build ourselves, to build our character. And also apart from that, when you are involved in sport, it builds up that fighting spirit in you, which will in some way will make you be a better person. Beliau juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak turut bermurah hati memperuntukkan RM200,000 melalui kementeriannya sebagai tanda sokongan kerajaan Sarawak terhadap kejohanan itu. Untuk rekod, sebanyak 43 buah sekolah telah mendaftar untuk kejohanan ini dengan penyertaan hampir 1,700 peserta dari berbagai sekolah persendirian di seluruh Malaysia. Kejohanan anjuran Kuching Chonghua Middle School nombor 1, nombor 3 dan nombor 4 tersebut akan berlangsung selama 5 hari di UNIMAS. Perkembangan di Serian, kawasan Bung Sadong akan terus dibangunkan di bawah seliaan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagawiin memberitahu pembangunan Bung Sadong akan mengukuhkan promosi ekopelancongan di kawasan tersebut.
Menurut beliau, aspek ekopelancongan di Bung Sadong perlu dibangun bagi menarik lebih ramai pelancong serta meningkatkan aktiviti ekonomi tempatan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pertandingan Cabaran Mendaki Bung Sadong 2023 di Kampung Bunga Serian pada Ahad. Seramai 375 peserta telah mengambil bahagian dalam pertandingan kali ini yang meningkat berbanding penyertaan tahun lepas seramai 297 peserta. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu juga telah menyerahkan sumbangan geran sebanyak RM200,000 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada Gereja St. Barnabas Kampung Baru Mawang. Terdahulu, beliau merasmikan beberapa projek-program transformasi luar bandar RTP yang telah disiapkan. Paparan selanjutnya mengenai kawasan Pantu akan terus dibangunkan dengan peruntukan sebanyak RM104 juta. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snodan Lawan memberitahu jumlah tersebut diperuntukkan bagi membangunkan loji rawatan air yang mendapat bekalan air dari empangan batang air di Lubuk Antu. Selain itu, katanya kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin akan diperuntukkan sebanyak RM55 juta bagi melaksanakan pelan induk pembangunan kawasan tersebut. Berucap pada Majlis Perasmian Pesta Pantuk 2023 pada Sabtu, Dun Balai Ringin itu berkata Dun Balai Ringin akan dibangunkan di bawah seliaan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA dan Agensi Pembangunan Sri Aman Sada. Seramai 1,800 pengunjung hadir memeriahkan Pesta Pantuk yang menyediakan pelbagai acara menarik. Antaranya persembahan gendang pampat, persembahan budaya, pertandingan uratu etnik, pertandingan karaoke serta program mencungkil bakat khasnya golongan belia. Sedikit mengenai perkembangan sukan, Sarawak mampu melahirkan jago memanah berkaliber dan menjadi juara di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minty berkata, sukan memanah amat memerlukan keyakinan yang tinggi serta fokus, ketepatan dan berkemahiran tinggi. Michael Tiang berkata demikian semasa merasmikan pertandingan memanah tradisional anjuran bersama Persatuan Solidariti Nasional Pesona Sarawak dan Teku Archery Club TSC dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lanang di Sibu pada Sabtu. Adun Pelawan itu dalam ucapannya turut memberi semangat kepada para peserta untuk melakukan yang terbaik agar dapat menaikkan nama Sarawak di peringkat yang lebih tinggi. Beliau turut menyatakan sokongan untuk menyediakan kemudahan sukan memanah agar lebih banyak lagi kejohanan yang lebih besar dapat diadakan di bahagian Sibu. Pertandingan selama 2 hari bermula dari 26 hingga 27 Ogos itu disertai seramai 160 peserta dari Kuching, Miri, Bintulu, Mukah, Serikir dan Sibu dengan 3 kategori dipertandingkan iaitu Hulu Balang, Serikandi 50 meter dan Terbuka Sibu. Ia juga bagi memilih pemanah yang akan mewakili Sarawak ke kejohanan memanah tradisional kebangsaan dijadual berlangsung pada Oktober nanti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvdy dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan Majlis Perasmian Pertandingan Aneka Bola Sekolah-Sekolah Menengah Persendirian China peringkat nasional ke-10 tahun 2023 bertempat di Universiti Malaysia Sarawak pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.